الانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala pada muka surat 5, adabun surat muka ni dah ke? Muka surat ni adabun muta'allimi, bermula beberapa adab, beberapa perangai baik bagi al-muta'allimi. Beberapa perangai baik, perangai tu dua, perangai baik, perangai tak baik. Maksud adab ni perangai hak baik, perangai-perangai tingkah laku yang baik bagi muta'allim, asyaksian muta'allim, seorang yang menuntut ilmu, yang belajar. Muta'allim ni pelajar ataupun yang tekun rajin mendapat ilmu, yang usaha mendapat ilmu, tu muta'allim. Yang usaha mendapat ilmu tu asal makna ta'allum tu makna tu lah. Atau wazatafa'un tu bina litakalluf, maknanya tebang kaca usaha untuk dapat satu perkara. Maka muta'allim ni asal pada makna dia orang yang tekun, rajin, orang yang usaha tebang sungguh-sungguh untuk dapat ilmu. Kita ni lah. Maka muta'allim tu pun mesti ada adab dia, mesti ada adab dia. Tu maka kena usaha memakai adab ni, sehingga orang tahu budak ni berjuru adab, ada adab, ada adab dia orang mengaji ni. Habis itu maka bermula segala perangai bagi muta'allim ini, ai hadza mabahasuha, ini tempat bicara nya, tempat bicara adab tu. Hadza mabahasuha. Habis itu kata musannaf rahimahullahu ta'ala, lil muta'allimi adabun, sabit bagi muta'allim, sabitatul lil muta'allim. Lam tu takluk mahzub khabar muqaddam, adabun mubtada muakhar. Sabit bagi orang yang belajar ilmu agama, orang yang mengaji muta'allim ni mengaji ilmu agama ni,
Kerana orang mengaji ilmu yang lain daripada agama pun dinamakan muta'allim juga pada lurah. Tapi bila itlaq muta'allim, kena kepada ilmu agama. Al-muta'allim, nak kata al-muta'allimi ad-dini, yang bahasa agama. Bagi muta'allim, bagi orang mengaji, tok pakai, pelajar-pelajar agama, adabun sabit bagi muta'allim itu adab beberapa tu mubtada makhar, beberapa adab, beberapa tingkah laku baik, beberapa perangai-perangai yang terpuji, perangai baik. Tu bagi pelajar tu ada adab. Adab mana? Fi nafsihi, sifat kepada adabun yang sabitatun ataupun kainatun fi nafsihi, fi nafsil muta'allim. Boleh kita kata fi tu bermakna nisbah, fi nisbah orang panggil fi nafsi ay bin nisbati ila nafsih, bin nisbati ila nafsihi, dengan nisbah adu tilik kepada dirinya, diri muta'allim tu ya ada adab dia juga weh. Orang ngaji ada adab dia, adab terhadap diri dia, adab dengan roh dia, adab dengan diri dia sendiri. Tak ada kira adab dengan orang tipi lagi, tak ada kira adab sekali dengan guru dia lagi, kira adab dengan diri dia dulu. Maka orang kita ni kalau tak ada adab pada diri tu teruk dah. Kalau tidak ada adab kepada orang di luar tu, kita kata tidak ada adab kepada orang keliling kita tu, hak tu orang yang paling kita kata teruk dah. Lepas tu kalau tak ada adab pada diri lagi tu, hak ni teruk lagi, lebih teruk. Kerana tu dia sendiri tu, dia tak ada adab dah. Diri dia sendiri dia tak beradab dah tu. Adabun fi nafsihi nafsin muta'allim. Tu dah main rojak kepada muta'allim tu ni. Kalau kita mengaji nahwu ni orang panggil masuk dalam apa? Audud domir ni, audud domir ala mutaakhirin rutbatan la labzan. Masalah ni haru. Ya kerana apa dia tepat rojak hu domir tu rojak kepada muta'allim. Muta'allim tu pada martabat dia duduk belakang kerana dia khabar, tapi pada lapar dia duduk dulu kerana dia ya takdim, maka haruh masalah tu. Haruh. Maka bagi muta'allim tu ada beberapa adab dengan adu kepada diri dia sendiri, adab untuk diri. Tu. Wa adabun ma'a ustadhihi, atau kepada adabun tu. Dan bagi muta'allim pelajar agama tu juga beberapa adab-adab, beberapa perangai, beberapa tingkah laku yang kainun, nak kata gana kau dulu kecek mudah-mudah tu, adabun ma'a ustadhi, beberapa adab serta gurunya, guru bagi muta'allim. Ya kena ada adab dengan guru dia. Hak ni hak besar. Kerana bila tinggal orang panggil orang tu, bila tinggal adab terhadap diri dia, bila tinggal adab terhadap dia, membawa kepada terputus rahmat. Tapi bila ia tinggal adab serta guru dia, membawa kepada terputus rahmat dan tertegar berkat ilmu. Wah. Tu hak tu penting dengan guru ni. Ni satu anak koci yang besar. Kita menghidupkan ilmu dengan muzakarah. Hayatul ilmi bil muzakarah. Tu. Tapi nak hasil keberkatan ilmu dengan gapo? Dengan gapo? Hayatul ilmi bil muzakarati wa barakatul ilmi bi ridha syaikh. Berkat ilmu tu hasil dengan sebab keredaan guru. Kalau orang tu tak dapat redha oleh guru dia, maka ilmu dia walaupun ada tapi Allah Ta'ala tak bagi keberkatan. Sehingga dia tak dapat ilmu guna ilmu dia pada jalan yang sepatut digunakan. Akhirnya kosong saja.
Hak tu kita takut. Orang dulu sikit tapi berkat. Orang lain ni banyak tapi tak ada berkat. Orang dulu tak ada hotel ni Sahih Bukhari Muslim, tapi keberkatan ilmu dia dengan guru tu ada. Orang lain ni habis Sunan Sittah pun tak ada keberkatan ilmu. Kenapa? Kerana dia tinggal adab tu. Tinggal adab. Masya Allah. Sebab itulah orang panggil orang yang fakir tu bukan orang yang tidak ada amal, tak ada duit. Orang yang fakir sunguti tu orang yang lupa adab ni. Orang yang lupa adab. Laisal faqiru man apa dia? Laisal faqiru orang panggil apa dalam ulama dia sebut, bukan yang fakir sebenar tu man apa dia, laisal faqiru man apa, Allahumma salli ala, bukanlah orang fakir tu orang yang tak ada emas, tak ada duit, bukan orang tu orang susah. Laisal faqiru man faqada al-dhahab, innamal faqiru man faqada al-adab. Tu lagi kata. Tu orang yang miskin sunguti tu orang yang tak ada adab. Masya-Allah. Tu habis itu dah wa adabun ma'a ustazi. Ya kecek lagu ni ya takdir lagu mana ni? Wa adabun yani wa adabun fit ta'amuli ma'a ustazi. Bukan adab serta, adab pada. Saat ni adab pada diri dia. Adab pada diri dia hak ni wa adabun fit ta'amuli ma'a ustazi, dan beberapa adab yang ada ia pada ta'amul. Apa ta'amul? Bergaul, bermusyarakah, bermuamalah, bergaulan ma'a ustazi, bergaulan serta gurunya, serta guru bagi muta'allim. Ia nak bergaul dengan guru dia, ada adab dia. Ni ada adab dia. Allah, habis. Ni kadang-kadang lakoh palo. Tu kalau kita ngaji sekolah itu dah tu. Tu. Allah. Lagu tu yang muda-muda ustaz dengan guru kita tak amati. Tu dia. Habis itu ma'a ustazi wa adabun ma'a ikhwanihi, atau kepada kata adabun fi nafsihi tu. Dan sabit bagi muta'allim, bagi orang mengaji, adabun, beberapa adab, beberapa perangai tingkah laku baik yang serta ma'a, yang ni kena kata wa adabun fit ta'amuli ma'a ikhwanihi, yang kacak lagu tu juga. Dan beberapa adab pada ta'amun, pada bergaul, pada kita nak bergaul dengan serta ikhwannya, serta segala saudaranya, saudara bagi muta'allim. Ikhwan jamak daripada akhun, jamak taksir tu ikhwan. Ikhwan segala saudara baginya, bagi muta'allim itu. Tapi maksud saudara sininya malah kita tupu kepada saudara seugama lah, hak tu hak pentingnya. Ikhwanihi ai fiddin, pada seugama. Kerana saudara seugama ni ada adab lebih khusus lagi pada saudara sekampung, saudara sejiran, hak tu ada adab dia dah. Kalau orang kafir pun saudara kita juga, tapi saudara sekampung, saudara sejiran. Tetapi maksudnya ikhwan fiddin, hak ni besar, saudara seugama Islam. Tu dia kena ada adab dia. Berarti orang mengaji ni tiga adab dia. Besar-besarnya tiga. Satunya adab terhadap diri, yang kedua adab terhadap guru, yang ketiga adab terhadap saudara seugama, terlebih laginya kawan-kawan sepengajian, seguru. Ikhwan tu fiddin.
saudara seugama dan saudara seguru pun masuk juga. Hak tu lebih lagi munggah duk ponok ni, ya kena temung sama-sama kawan guru dalam ponok ni. Itu. Allahu akbar. Hak tu mesti kena ada adab. Musannaf akan sebut lebih kurang lah. Untuk kita kenal jalan ni, petak dia. Adapun hak lebih lanjut lagi kena pergi cari lagi. Banyak lagi adab. Banyak adab dia. Itu dia. Imam Malik ni orang yang paling banyak adab, orang yang paling tinggi adab sekali dah. Dalam Madinah tu guru syekh yang paling tinggi adab ni Imam Malik. Setengah orang ulama tu mari duk mengaji Imam Malik tu nak mari ambil adab dia ya. Berpuluh-puluh tahun belajar adab. Sehingga dia kata, kalau mengaji ilmu ni aku boleh cari dengan guru lain banyak, tapi dengan adab ni tak ada pada guru lain banyak supaya Imam Malik. Masya Allah, adab dia tinggi setara mana dia. Segala gerak-geri dia tu beradab. Kita hak ni dah, kita luput benda ni untuk pakai ni. Untuk pakai ni luput benda ni banyak. Ilmu yang ni ikut Allah kita. Ikut takdir, mata alpiyah ingat mula yang ni. Bab ilmu ni yang ni, tapi bab adab kita ni kurang tarbiyah. Tok pakai dalam 3 wilayah kita ni benda tu besar. Bukan 3 wilayah, semua serata dunia penuntut ilmu agama ni. Hak tu ya kena amati berat besar-besarnya. Allah akbar. Hak tu payah dah. Tu kena usaha, kena usaha. Sebab tu Imam Syafi'i yang menekan adab sangat tu. Ilmu tu dia kata ibarat gandum je. Tapi ilmu ibarat gandum. Kalau ilmu ibarat garis, adab ibarat gandum. Kita nak buat tepung, nak buat makan-makan ni, ada gandum, ada garis. Tapi ilmu ni sekadar garis, ya Imam Syafi'i kata. Suruh jadi ilmu ni sebagai garis, adab sebagai tepung. Apa makna? Wi banyak adab daripada ilmu. Wi banyak adab daripada ilmu. Ij'an ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Hendak jadi ulemu akan ilmumu tu milhan, sebagai seperti dengan garis, ya Imam Syafi'i suruh. Menjadilah ilmumu seperti dengan garis. Ij'an ilmaka milhan ay kal milhi wa adabaka daqiqan, dan jadi ulemu akan adabmu tu seperti gandum. Daqiq ni gandum. Kalau kita buat tepung, dia banyak gandum ke banyak garis. Dia banyak gandum pada garis, tapi kalau tak ada garis tak sedap juga tepung. Tak sedap. Tapi kalau garis banyak berdoa tepung sikit je, kalau lebih lagi tak boleh makan. Tak boleh makan. Kalau garis ada sikit, gandum banyak, boleh makan lagi. Boleh makan dalam hal tak sedap tu. Tapi kalau garis banyak, tepung sikit, hak tu pakat tak boleh makan dulu lagi dah. Kalau ilmu banyak, kalau ilmu sikit, adab banyak, bobo boleh terbang walaupun tak sedap. Adab banyak, ilmu sikit, boleh lagi telan. Tapi kalau ilmu banyak, adab tak ada, sikit ya adab, hak tu pakat tak boleh makan kara pun. Tu penting tu. Penting sekali. Tu hak tu kena usahalah. Habis itu wa adabun ma'a ikhwani ay fiddin. Fiddin. Habis itu maka musannaf kita nak tafsir tu baiklah ya moga dia sebut dengan cara ijman tu. Dia kata ada 3, dia kata. Lepas tu dia nak tafsir tu baik. Kuna amma adabuhu fi nafsihi. Adapun bermula segala adab-adabnya, adab bagian muta'allim, adab-adab bagi pelajar agama. Tu hal keadaan adab tu bin fi nafsihi, jadi bin nisbati ila nafsihi. Adab dia dengan nisbah adu kepada dirinya, diri muta'allim. Fi nafsi nafsin muta'allim. Adab pelajar terhadap diri dia, duk sorang pun kena ada benda ni. Duk lepas nak sorang pun kena ada. Duk di mana-mana pun kena ada.
Duk gimana-mana pun berarti duk pada diri je, duk seorang pun je kena ada ni. Ya kelik rumah pun kena ada hak ni. Tu dia. Adab pada diri dia fakasiratun. Fa jawab amma kasiratun tu khabar mubtada mahzuf. Fa hiya kasiratun. Maka iaitu adabuhu tu kasiratun, banyak ia. Adab ni banyak. Ia berartinya musannaf tu dia sebut dengan ambil sebahagian saja. Sekian yang ambil mari untuk kita buat contoh dalil jalan ni. Tu maka banyak ia adab tu, banyak sangat adab terhadap diri dia. Adab terhadap diri dia. Kesimpulan lah daripada adab terhadap diri ni, segala sifat yang tercela pada hati tu, hak tu kena buang. Sifat yang terpuji pada hati, sifat tu lah hak kita kena pakai. Dan kita pakai sifat tu, dalil kata kita beradab terhadap diri kita. Kalau kita tak ada sifat tu, tak ada adab kita dengan diri kita. Itu kesimpulan. Tapi musannaf kita sebut dengan hak penting-penting 1, 2, 3 saja untuk kita buat orang panggil panduan hidup kita dalam pengajian kita ni. Orang ngaji ni kena ada adab dia. Fakasiratun, banyak ya. Mana setengah minha, yang setengah darinya, minha takluk mahzub khabar muqaddam, tarkul ujbi muqtada muakhar. Jumlah tu sifat lagi pada kasiratun. Jadi banyak ya. Banyak. Minha setengah daripadanya, sebagian darinya, dari kasirah, dari adab yang banyak tu. Setengahnya, ambil mari setengah ya. Wakwi boleh ya. Nak setengah pun minta wakwi boleh. Mana? Tarkul ujbi. Mati jim tu dah. Ujbi. Tarkul ujbi. Meninggalnya akan ujub. Tarkuhu al-ujbah. Idafat tarku kepada al-ujbi. Idafat masdar kepada maf'ul. Fa'il dia kena ke muta'allim tu. Tarkun muta'allimi al-ujbah. Tiga itu. Meninggal, tinggal oleh seorang penuntut ilmu tu. Tinggal, apa mana tinggal? Buang, tak pakai. Tinggal tu tak akal lah tu. Tinggal al-ujb, akan ujub, akan sifat ujub. Ujub ni sifat hati. Sifat ujub. Al-ujbi ay fi nafsih. Ujub pada dirinya. Ujub ni gapo kalau bahasa asalnya? Ujub ni makna heran. Rasa heran pada dirinya. Al-ujbi ay fi nafsihi. Rasa heran pada dirinya. Tu hak ni pun jadi orang panggil. Jenis makan pang, jenis duk perasa, duk koya kebaikan diri. Tu nak panggil makan dia ujub tu. Apa kau ujub? Ni sifat yang Nabi telah juga ni. Yang tercelah. Nak masuk dalam sifat tercelah. Haram. Sifat ni haram. Habis tu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia sebutlah kitab gapo? Dia sebutlah kitab Ayuhan Walad tu, ingat tak dia kata? Kita duk bergaduh. Gaduh kata Allah, tinggal arak, tinggal berjudi, tinggal berzina, tinggal tu, tinggal ni, benda haram. Duk bergaduh juga, tinggal benda haram hak luar tu. Tapi tak bergaduh, tak usaha untuk mentinggal benda haram ke hak dalam diri. Tak khabar kata haram. Ujub tu apa hukum? Haram. Hasad tu apa hukum? Haram. Haram. Dengki tu apa hukum? Haram. Haram. Haram tu. Bukan kata makruh. Allah, aku ni warak lah. Tak tepu. Benda syubhat pun tak tepu. Makanan. Tak tepu. Masya Allah. Duk sibuk dengan kita menjauhkan benda haram di luar, tapi lupa untuk menjauhkan benda haram dalam hati. Waktu tu. Oh, mikir kata tu la ilaha illallah. Ya Allah. Tu. Hai, bukan ya walad dalam Minhajul Abidin. Minhajul Abidin bukan ya walad dak. Di awal-awal di Aqabatul Ilm tu lagi dah. Belum pada saat apa Aqabatul Ilmi tu lagi dah.
dalam Minhajul Abidin Imam Ghazali. Itu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tarkul ujub dalam je kata gana ujubu tu ni takrif dia ni di bawah tu aqaluh tu. Ni wallahu alam lah, barangkali hak musannaf kita buat ta'liq ke daripada pihak orang yang cipta kitab ni, wallahu alam. Dia kata di bawah dia kata gana al-ujubu. Apa ujub? Ujub tu gapo? Huwa iaitu al-ujubu tu ialah isti'zamun ni'mati. Isti'zam, membilang besar, mengagung tu isti'zam. Jadi ista'zama ni menuntut besar, ni membilang besar, mengagungkan al-ni'mati akan nikmat, membesar, membilang besar akan nikmat. Nikmat tu Allah Ta'ala juga beri kurniaan daripada Allah Ta'ala. Ya ada benda gapo nikmat, sama ada nikmat hissi, nikmat maknawi. Nikmat hissi, dua tu nikmat tu. Dua tu an-ni'mati ay hissan, apa hissiyan nak kata gana nikmat al-hissiyah atau maknawiyah, boleh kata gitu. Nikmat yang bahasa hissi, ia boleh beli kereta satu buah, sebiji kereta, ia boleh buat rumah tinggi. Tu dia. Ia dapat nikmat hak bin zahir. Atau nikmat yang bahasa maknawi, dapat ilmu, dapat beramal, dapat semaya, dapat puasa, dapat belajar, dapat ngapa, ingat kita, ingat mati, ingat masa Allah. Tu masuk dalam nikmat yang maknawi belaka tu. Kita wasa mengagungkan nikmat warrukunu ilaiha, atau pada isti'zam. Dan rukun, cenderung hati. Maknanya condong hati kita. Rukunul qalb. Rukun ilaiha, cenderung kepadanya, kepada nikmat tu. Hati sengit sila ke nikmat. Rukun ni mulahazah dah. Mulahazah hati pergi ke nikmat. Kau duk tengok kepada kereta tu, tengok kepada ilmu yang dia dapat tu, tilik kepada hafalan yang dia dapat tu. Rukun tu ma'a nisyani idafatiha ilan mul'imi, ma'a takluk pada rukun, cenderung hati kepada nikmat itu serta lupa lupa idafatiha, lupa akan mensandarkan nyo nikmat tu, idafah ilal mul'imi subhanahu wa ta'ala, idafat kepada Tuhan yang memberi nikmat. Tak ada sila dak, tak ada pandai kepada yang beri tu dah. Tilik pada diri dia. Allah, aku ni mana juga. Bila mengapa ya hafal mata, sembengu ya ingat dah. Aku ni dah. Kita ada. Jadi bukan biasa ni. Dia kata, tengok ni. Hebatnya aku. Hebatnya hafalanku. Hebatnya ilmu aku. Tengok ujub lagi. Bila ada ilmu, rasa ta'alim diri dia. Rasa kata dia ta'alim dah. Rasa dia kata ta'alim. Sejahat-jahat manusia yang merasa diri kata dia tu orang baik. Tu sejahat-jahat manusia. Kerana bila dia rasa kata dia tu orang baik, dia tu sudah ujub dah. Dia sudah ujub. Sebaik-baik manusia yang sentiasa merasa diri yang terjahat. Dan sejahat-jahat manusia yang sentiasa merasa diri dia tu baik. Orang baik. Aku ni menjuru. Aku orang baik. Aku orang pandai. Aku orang comel. Aku orang bijak. Aku orang hebat. Aku orang raya. Aku orang cukup sempurna. Maka orang tu orang yang sejahat-jahat. Maka ujub ni sifat usah juga.
Bapa kata kadang-kadang kita dah mengajar bab ujub pun kita ujub juga. Hak ni kurnia Allah Ta'ala betul. Kita tak ada idhafat kepada Allah. Bila kita ngajar bab ujub, hati mari dah. Kena hari ni rasa ngajar sedap pada sokmo. Huraiya aku ni bab ujub ni. Hebat hari ni. Sedap hari ni rasa mengajar. Sokmo-sokmo tak lagu ni. Dia pandai kepada diri dia. Lupa kepada idhafat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni orang panggil ujub. Maka dalam Imam Ghazali sebut dalam Minhajul Abidin, jalannya untuk nak kita mengubati sifat ujub ni zikrul minnah. Ingat nikmat tu daripada Allah. Alhamdulillah Allah beri ke aku. Alhamdulillah hari ni ngerti pula satu masalah. Alhamdulillah hari ni dapat pula satu pengetahuan. Alhamdulillah hari ni boleh pula satu harta, satu rezeki. Tu sentiasa idhafat kepada mun'im, maka hilang sifat ujub. Tu wisana ke Tuhan tu. Sana kepada Tuhan. Sana ke Tuhan hak beri. Orang tu tak ujub. Maka ujub ni dosa ni. Satu benda haram. Hukum dia haram, muharram. Wal iyazabillahi min zalim. Tu dia, Allahu Akbar. Ni besar ni. Ni tak khabar. Kalau orang sedar Allah Ta'ala wi taufik, dia sabar. Dia khabar tu besar kan. Sekurang-kurang kita tak dapat menghabiskan ujub pun dah. Walaupun sekurang-kurang kita belum lagi dapat menghapuskan ujub, kita rasa kata kita ujub. Kita dah khabar kata kita ujub tu besar dah. Besar dah. Sebab tu kena lalu kut zikrullah. Lalu kut kita wirid-wirid tu. Wirid-wirid tu untuk mendatangkan warid. Bila kita wirid, bila kita melakukan wirid, Allah Ta'ala mencapak. Allah Ta'ala melokohkan karat-karat yang ada pada hati kita, sehingga hati kita bercerah, dapat suluh sifat yang tercela tu. Ya khabar. Bila ya deki, astaghfirullah. Bila ya ujub, astaghfirullahalazim. Bila ya takabur, ya khabar semua. Dia tertepuh dengan sifat tercela, dia sedar. Tu hati ya kilat, orang panggil. Hati ya cerah. Hati ya dia suluh lagi. Hak tu alhamdulillah kalau siapa tahap tu. Tu dia. Allahu Akbar. Ni tak khabar. Allah tak khabar. Allah dek sepak kaki, dek sepak tahi ni tak khabar. Jijak tahi tak khabar. Hak tu teruk dah tu. Kita sekurang-kurang kalau kita jijak, ni bukan tanah ni tahi ni. Ya khabar ke kaki kata tahi. Ni tak khabar. Pok. Wal iyazabillahi min zalim. Tarkul ujub. Hak ni kena tinggal. Cara meninggalnya kena sentiasa ingat akan nikmat itu daripada Allah. Ingat nikmat itu daripada Allah. Iblis sentiasa tengok satu kali Syekh Abdul Qadir Jailani, dia duk berzikir, dia duk beramal. Dia buat amal. Iblis mari. Syekh Abdul Qadir Jailani, iblis mari. Iblis datang bersinar. Ni ada kisah lah dah. Ada nur cahaya atas. Mari duk atas, duk likung atas diri dia je amat. Tu. Maka suara tu lapar lagu mana? Wahai Abdul Qadir, mung ni amal kuat dah. Mung ni sudah sapa kepada martabat yang tinggi dah. Maka sekarang ni apa yang diharamkan bagi mung telah dihalalkan kepadamu dah. Hak mana haram dulu, pakai Tuhan pahala habis. Tu mari iblis. Iblis mari atas rupa comel tu, dia mari nak menipu Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani tengok pak jeka. Mung ni iblis. Laknatullah. Dia jauh. Ya jeka, ya hamak iblis, ya khabar. Allah Ta'ala wi taufik. Lalu tu bila kata dia jeka lagu tu, jeriklah iblis.
hak duk atas kepala dia tu jerit tu hilang lagi cahaya nur tak ni tu, cahaya bersinar tak ni tu hilang dia jerit serta suara jerit. Aduh gitu. Lepas pada hilang cahaya tu datang pula seorang lelaki atas rupa henguh. Mari rupa henguh terbakar. Tu. Mari rupa tu. Dia kata mana? Dia kata aku ni iblis. Aku ni iblis lah. Mau tengok keadaan aku ni. Dia kata sekarang ni. Hebat sungguh ilmu mu, Abdul Qadir. Sakit sungguh ilmu mu. Dengan ilmu mu tu lah, tengok tu menghancurkan badanku. Menjatuhkan aku. Membinasakan aku. Syekh Abdul Qadir Jilani katakan, bukan ilmuku. Allahu Akbar. Nak royak gana tu. Nak nipu lagi. Sikit lah. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani kata, wasa hebat mari ilmu dia. Kehebatan amalan dia. Jadi jatuh dalam ujub. Waliyazubillah. Jatuh dalam ujub. Selerak pula. Ni kalau orang mari pong kita jadi orang hok bila pong jadi tu tu banyak kayak ujub. Adi muming. Sakit datuk ni bukan mai. Rasa dah. Nak naya dah. Nak naya tu je tu. Tu. Tu yang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setengah orang sabit dia tulis di rumah dia besar dah. Dia tulis apa? Hadza min fadli rabbi. Ini daripada limpah Quran Tuhanku. Tak saya lupa tu Habis tulis aqamah sah. Tu pula dah. Tulis aqamah sah. Ini kelebihan limpah Quran Tuhan. Tulis untuk tak saya lupa. Nikmat tu daripada Allah. Tapi akhir-akhir jadi sombong pula. Allah comel aku tulis. Besar tulis saya. Comel tengok rumah ni. Jadi akhirnya terjadi juga. Aliyazubillahi min zalik. Tu ujub ni jaga ni adab terhadap diri ni sifat besar ni. Jangan kita merasa heran tentang nikmat yang berlaku pada diri kita. Sentiasa ingat yang memberi. Kita lama-lama je lupa dah. Ya lupa mun'im. Tarkul ujub. Maka kita ngaji boleh ilmu sekor 2 pun alhamdulillah. Ni aku ni sekat duk ponok ni juruh. Ujub dah. Sekat duk ponok ni Allah juruh lah weh. Tu duk rumah tak ada sekat duk ponok ni. Ujub dah. Sekat naik luar negeri ni ku ni rajin. Ujub dah. Alhamdulillah. Tuhan hidayat taufik bagi boleh duk ponok, boleh reti ilmu agama sekor 2. Alhamdulillah. Tak jadi ujub. Moga sana klik ke Tuhan. Sana klik kepada orang beri. Kita ni sebagai asbab pelalu ya Allah Taala perzahirkan takdir dia pada azali kepada kita ya. Ya perzahir ya. Perzahir satu. Boleh semaya. Ya perzahir ya. Ya takdir siap dah pada azali nak bagi kita berlaku. Maka bila sampai masa kita ni sebagai ibarat royak kulit. Ibarat tu. Dia perzahir suara bagi tok dalam di belakang tu. Nungjo. Wa minha at-tawadhu. Ini atap kepada minha. Dan setengah darinya daripada kathirah. Ini martabat damai tu dah. Setengah daripada adab-adab yang banyak lagi. Seorang penuntut ilmu mesti ada benda ni pada diri dia. Apa? At-tawadhu'. Apa tawadhu'? Rendah hati. Bukan rendah badan. Bukan merendahkan badan, bukan tunduk tu warak tu bukan tawaduk. Tawaduk ni sifat apa?
Sifat hati bukan sifat badan. Bukan duk cong. Allah tawaduknya budak tu. Tawaduknya dalam hati tu duk nak kena, duk nak naik, nak besar. Allahumma salli ala Sayyidina. Wak tawaduk untuk wi orang puji kata tawaduk. Tu bukan tawaduk. Berarti hati tu bukan tawaduk lagi. Hati untuk nak membesarkan lagi. Duk sini ku lagi orang kata tawaduk. Bila orang kata tawaduk tu, maka hasillah kemuliaan di sisi manusia pula. Bukan tawaduk sebenarnya. Ia mari di hati. Benda ni ia mari di hati. Ia mari di hati. Tu. Mula basing dulu dia mau cerita lah ya. Kalau masuk dalam majlis kadang-kadang dia duduk kat pintu. Bila turun, bila naik mari masuk dalam rumah tu, masuk dalam majlis tu, dia bakal duduk. Orang duduk cedek pok tok guru depan tu. Pok tok guru tu memang duduk depan kan. Duduk ke depan. Kadang-kadang dia mari dia nak duduk bawah. Dia nak duduk di belakang. Hai bawah. Dia depan. Ni tempat aku ya dah. Ni tempat aku. Ya bukan buat-buat tu. Ada juga orang buat-buat. Nak duduk sini tak apa. Tak apa, sini kan. Tidur bila guru dia lah. Kita ni bukan. Kita ni orang biasa ya. Pok tu guru depan tu kita. Hak buat-buat ada, hak tu bukan dia. Hak ni mari di hati dia masa nak. Kalau orang ambil dia tak ke depan tu, dia masa tak kena. Dia tak kena dah. Bukan tempat dia ni. Bukan tempat dia. Hati dia tu. Hati, sifat hati tu besar. Tu. Sentiasa. Cuba kita tengok tu dah. Allahu Akbar. Tu. Kalau orang pakat bangun sambut dia, dia rasa tak kena. Dia rasa tak kena. Dia kata, bukan ku tu. Bukan tu. Dia mahu hormat dia. Dia mahu tahu kedak isi dalam kita. Dia mahu tahu kata perut pedas kita lagu mana. Dia mahu tahu kedak hakikat diri kita. Dia mahu tahu kedak. Dia mahu tak tahu. Sampai Allah Ta'ala melindung. Allah Ta'ala menutup rahsia kita tu. Sehingga mereka rasa membesarkan kita. Maka kena sentiasa ingat tu tawaduk dia gitu. Man tawadu'a rafa'ahu Allah. Dia tawaduk, Allah Ta'ala angkat. Tapi jangan buat tawaduk untuk itu hakikat. Pula dah situ. Tawaduk mari dari hati. Dengan sebab sifat tu Allah angkat. Tapi jangan kita buat tawaduk untuk itu angkat. Kerana tu kita akan angkat kalau kita buat gitu. Ia bukan mari timur daripada sifat hati tu. Tengok dah. At-tawadu' sebab tu saya terjemah rendah hati. Rendah hati. Kerana sifat hati. Tak saya kata rendah diri. Rendah diri kata kita faham pula. Faham kata rendah waktu tubuh. Badan dia rendah. Tu bukan maksud dia. Bukan maksud tawaduk tu. Makna tawaduk ay tawadu'un qalbi. Makna rendah hati. Was-sidqu. Sidik ni benar hati. Kalau tak kena. As-sidqu benar. Atau pada tawaduk. Benar. Betul. Bila sebut kata benar dan betul ni termasuk benar pada perkataan, benar pada amalan. As-sidqu ay fil qawli wal amal. Benar pada perkataan, kecek benar, kecek betul, tak belok. Tu tak ada bohong, tak dusta, kecek dia tu betul. Betul. Tu. Ya sidqun ni gapo? Mutabaqatun apa Allah Subhanahu mutabaqatul khabari lil waqi'i. Tu sidqun. Adapun al-haqqu ni mutabaqatul waqi' lil khabar. Hak tu al-haq. Ya belawai tidak. Ya tak serupa tu. Benda sebenar ni benda yang muafakat waqi' tu dengan cerita tu hak. Adapun sidqun ni mutabaqah akan khabar tu akan waqi'. Benda yang kecil tu betul dengan waqi'. Tu benar. Benar. Itu nama dia.
Maka kena benar. Benar pada perkataan. Wal aman, dan pada amalan. Benar pada amalan tu dikatakan ikhlas. Ikhlas. Amalan dia tu benar. Benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan dia jujur kerana Allah. Tu ya kan ada sifat sidq. Sidqun tu. Sidqun ni wajib. Bukan sekadar Nabi ya. Nabi tak. Oh, Nabi sifat sidik ni Nabi. Yalah kita ni tak nak sidik. Hai, sidik Nabi pun wajib. Kita pun wajib. Tapi Nabi tu beza dengan kita di mana? Wajib sidik tu wajib pada syarak dan wajib pada akal. Nisbah kepada Nabi. Adapun sidik kita wajib pada syarak. Tapi haram pada akal. Kadang-kadang bohong, kadang-kadang sungguh kita. Terima dua-dua seorang tu. Tu nampak tu dah. Adapun Nabi, wajib pada syarak dia bersifat benar. Kalau dia dusta, dosa dia. Dan yang kedua, wajib pada akal. Maknanya akal kita tak terima kata seorang Rasul tu lagi berlaku sifat dusta. Nampak tu dah. Itu dua situ. Dua situ. Maka kita ni wajib juga sidik. Tu wajib tu. Wajib syarak. Kita mesti kena ada. Bukan benda kata makruh, bukan kata benda sunat-sunat tu wajib. Tawaduk tu benda wajib juga. Al-tawadu' rendah hati dan benar perkataan dan perbuatan. Dua situ. Liyakuna mahbuban mawsuqan bih. Liyakuna mahbuban wa mawsuqan bihi. Ni nampak rupa ni. Kalau datang semacam ni orang panggil illat bagi suatu mazhab dah tu. Liyakuna tu illatul limahzufin. Illat atau alasan bagi suatu benda yang dihazah. Kerana takdir mari, ini takluk kepada benda yang dihazah. Takdirnya ke mana? Wa innama, wa itu. Wa innama yalzamu, lazima yalzamu ala al-muta'allim. Wa innama yalzamu ala al-muta'allim at-tawadu'u was-sidqu. At-tawadu'u was-sidqu liyakuna ila akhirih. Li tu illat dikatakan haraja, lam lil ta'lin, lam illat, lam mukai pun orang panggil. Illat kepada yalzamu tu, takluk kepada yalzamu tu. Dan hanya sungguhnya lazim dan mesti di atas seorang penuntut ilmu agama ni mesti boleh bersifat tawaduk dan lazim boleh bersifat sidqun. Pasal apa lazim? Liyakuna. Tu. Lazim atas seorang menuntut ilmu ia kena bersifat dengan benar dan tawaduk. Sebab liyakuna supaya jadilah ia, supaya adalah dan jadilah ia al-muta'allim tu, supaya jadilah penuntut ilmu tersebut tu mahbuban khabar, dikasih akan dia, dicinta akan dia, akan muta'allim tu dikasih akan dia dan dicinta akan dia. Orang kasih ke dia. Bila sebut kata mahbub ni terbenar dua. Mahbuban ay indallahi wa indan nas. Dikasih di sisi Allah, Allah pun kasih. Wa indan nasi, dan di sisi manusia, manusia pun kasih. Gana mi. Kena gi. Gi. Mana? Jemput 3 orang. Gi tinggal 6 seorang. Jemput 3 orang, tinggal 6 seorang. Tinggal orang tak dijemput tu. Tu. Tu kita mengajar seorang pun. Tu dah. Liyakuna mahbuban, supaya adalah ia. Ia al-muta'allim tu mahbuban, dikasih akan dia, terkasih. Bila sebut kata mahbub, indallah, di sisi Allah, Allah kasih. Wa indan nasi, dan di sisi manusia. Nak kata siaplah kau hidup seorang. Tak apa. Tak apa. Seorang pun supaya 10,000 ngajap supaya ya.
Tu bukan kata di orang tu kita nganja. Mahbuban di sisi Allah pun kasih, dan di sisi manusia. Kadang-kadang orang kita ni Allah Ta'ala kasih, manusia tak kasih. Hak tu tak apa, kita nak hak tu. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi manusia kasih ke dia, tapi Tuhan tak kasih dia. Hak tu kita takut. Hak tu hakikat istidrat. Manusia berkenal belaka, kasih belaka ke dia dalam masyarakat tu, Allah pakak puji, pakak sokong, pakak angkat. Tapi Allah Ta'ala benci kepada dia. Kita tak kasih. Maka tawaduk ni manusia pun kasih, Allah kasih. Allah kasih. Tu Allah kasih kepada dia. Lazim ke bila Allah kasih, manusia kasih? Tak lazim. Dan lazim ke bila manusia kasih, Allah kasih? Tak lazim juga. Tetapi ghalib bila Allah Ta'ala kasih ke dia, Tuhan pelaku hati kepada orang lain pun rasa kasih kepada dia juga. Kepada ghalibnya. Tuhan pelaku adat lagu tu. Tapi tak ada lazim malzum. Tak ada lazim malzum dua tu. Kadang-kadang Tuhan kasih kepada dia, tapi manusia tak tahu. Manusia pakak benci belaka. Tapi bila dia mati, Tuhan angkat darjat yang tinggi kepada dia. Kerana Tuhan kasih dia. Tu. Maka mahbuban di sini indallahi wa indan nas. Tu. Habis itu supaya dikasihi akan dia. Ini nisbah kepada, tapi nampak rupanya nisbah kepada tawaduk dan juga benar ni. Sifat-sifat tu. Tu. Mahbuban tu ai bin nisbati ila tawadu'i wasidqi. Ya kena kata gitu. Masalah kasih ni, dua-dua sifat tu manusia kasih belaka. Kalau dia tawaduk, Allah kasih, manusia kasih. Kalau dia benar, Allah kasih, manusia kasih. Tu masalah ya. Mausuqan bih. Ni min nisbati ila sidqi ni. Masalah mausuqan ni. Mausuqan ini khabar yang kedua bagi yakun. Mausuqan bihi, dan dipercayakan dengannya. Jadi dalam mausuqan tu tidak ada mustatir tu. Mausuqan bihi bin muta'allim, dipercayai akan dia. Bermakna akan dia tak pada. Kerana ba tu dikatakan ba li ta'diyah. Ba tu harah li ta'diyah ya. Muta'addi saja. Kalau gitu menempati maf'ul lah. Dipercayakan dia. Kalau tak kena. Dipercaya akan dia. Mausuq bih. Berarti mausuq tu dah kena tak pada. Dipercaya akan dia akan muta'allim tu. Dipercayai. Nisbah kepada orang yang berkecek benar, kecek betul, amalan dia ikhlas dengan Tuhan, maka dipercaya. Orang percaya dia. Mausuqan bih ai nak katakan mausuqan dipercaya pada kecek pe dia. Mausuqan bih ai fi aqwalihi wa af'alihi. Awak gitu mausuqan tu. Fi aqwalihi, pada segala perkataan dia orang percaya. Dan perbuatan dia orang percaya. Bila dia benar, dia jujur sungguh, mana akan dipercayai. Ni besar. Ni orang tak percaya. Tok pakai ni orang tak harap. Kenapa? Kecek bohong semua. Suka kecek bohong, kecek ikut si. Lalu tu akhirnya manusia tu meringan-ringan perkataan kita. Dia memang tak percaya. Tak ada amanah. Tak ada orang panggil tidak ada siqah pada perkataan dia. Orang tak percaya. Tak jadi. Kredit tak ada kalau orang sentiasa bohong. Mausuqan bih. Hak tu penting. Wa minha, dan setengah daripadanya, daripada kathirah, adab yang banyak bagi muta'allim, orang mengaji tu. Adab yang banyak tu apa lagi? Ayyakuna. Ni takwil masdar ayyakuna, khabar muqaddam tu. Mubtada muakhar. Minha tu taklum mazub, khabar muqaddam. Dan setengah daripadanya, daripada adab yang banyak, ialah ayyakuna waquran, bahawa adalah ia an muta'allim, penuntut ilmu tersebut,
waquran. Jadilah ia orang tu waqur. Apa waqur? Waqur ni kena kepada isim fa'il tu. Orang yang tenang. Waqur. Tu kalau waqar tu sifat. Waqur tu isim fa'il, kena kepada orang. Waqar tu sifat dia. Bahawa adalah ia muta'allim tu waquran, yang tenang, yang hening, fi mishyatihi. Misyah macam gitu dah. Fi takluk pada waqur, yang hening pada misyah. Misyah ni masdar mimi ni, dengan makna masyi gitu ya. Fi masyihi, salah kata. Masdar mimi dengan makna masyi. Jadi yang hening dan tenang pada berjalannya al-muta'allim. Berjalan dia tu jangan duk gaduh gumpul, jangan duk gonggak. Jalan dengan hening. Hening ni bukan lama. Bukan hening suku. Hening suku. Hak peseh nyu tu suku. Hak jalan kok ngek. Hei, derah sikit kok. Allah jalan. Ngok ngek. Derah kura pada dia. Kura berjalan tu derah kura lagi pada dia. Hai, bukan makna waqur berjalan satu jangka supaya Nabi duk jalan tak gi dengan hening orang panggil. Bukan gi dengan rupa-rupa. Rasulullah ni berjalan dia tu hening, tapi derah. Pelik juga. Ya derah, bukan kata hunga. Ya jalan satu khabar baduk ni Nabi. Kalau lebih khabar ni dah. Tu. Ya bukan kata lamat, tapi bukan kata gaduh gumpuh gitu. Tu. Orang panggil gi dengan tenang hati. Orang kita bila hati tenang berjalan dia hening. Tu waliknya hening ni orang panggil gambaran dalam hati tu. Bila hati yang tenang tu, berjalan dia tu orang panggil hening. Waquran, yang tenang dan hening. Fi misyatihi, pada berjalannya muta'allim. Jalan tu hening melak. Berjalan dia tu dengan cara hening. Tu Allahumma salli ala sayyidina. Lebih lagi teka nak pergi semaya, hak tu Nabi pesan alaikum apa dia, bisakinati wal waqar, kena berjalan lagi dengan hening, jangan duk hungar, jangan berlari pergi semaya jemaah tu, kerana akan meluputkan sifat khusyuk dia pula. Ada letih peluh duk duk nyawa pun tak ada. Nak takbir, nak wida takbiratul ihram dalam keadaan itu subhanallah. Tak ada subhanallah. Duk lagu tu tak ada. Tu dia kena pergi dengan hening. Dan sekadar mana kadar tu lah kita. Sekadar tu lah kita pergi dengan tenang, pergi dengan hening dia. Waqur orang panggil. Supaya hening jadi hening pada perjalanan dia, berjalan dia. Ghaddan. Ini khabar yang kedua bagi yakuna. Dan bahawa adalah ia muta'allim itu ghaddan. Isim fa'il tu ghadda ni pejam, memejam. Ni ghaddan, yang mempejam ia muta'allim. Pejam gapo? Tarfahu, pejam akan pelihatnya. Tarfa bermakna basar. Tarfahu ay basarahu, yang pejam ia akan pelihat dia, akan mata dia. Nyo an muta'allim, ia pejam mata, yang memejam akan mata. Kerana Allah Ta'ala suruh kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Allah Ta'ala sebut lagi ayat mengoyak Muhammad mempesan kepada orang beriman, suruh dia pejam mata. Bila mensuruh, mana saja mereka tu pejam mata, mereka akan pejam mata. Apa mana pejam mata? Bukan suruh pejam mata sungguh. Pejam mata berjalan sepak tunggu sepak batu lah kalau pejam mata. Bukan maknanya suruh pejam mata. Ini cakap kinayah daripada merendahkan. Merendah.
merendah, tidak pandang. Itu makna ghaddan. Ghaddan tarafahu, yang pejam ia akan matanya, yang pejam akan pelihat dia, pejamkan mata, yakni merendahkan pelihatan dia. Jangan tengok rata, rendah ke bawah. Tu maknanya ghaddan tu, ghaddan tarafahu. Memejam tu an takluk pada ghaddan. Yang pejam ia akan pelihat dia, pejam anin nazari, daripada menilik, daripada melihat, daripada menilik. Nazar ni tilik, tengok serta tilik. Tu nazar je tak serupa dengan ru'yah, ra'a ni tengok gitu. Kadang-kadang tengok kot tu, tengok kot ni, tengok. Dia nampak, supaya kita duduk jalan gimana-mana, kita nampak lalu mata tu ra'a. Tapi nazar ni apa? Tilik serta perhati. Orang panggil lihat serta perhati. Dia perhati, tu nazar, jadi tilik. Tilik lah tu. Jadi pejam akan mata dia daripada menilik. Daripada menilik, nazar takluk ilan muharramat, ilal muharramati, tilik kepada al-asya'i al-muharramat, tilik kepada segala perkara-perkara yang diharamkan meniliknya. Al-muharramati ay nazaruha, kadang kata gitu. Yang diharamkan meniliknya al-asya', benda yang Allah Ta'ala mengharamkan kita tilik, mata kita kena pejam, kena merendah daripada tilik kepada benda tu. Ni masuk belakang al-muharramat ni. Al-muharramat masuk belakang. Maka muharramat ni ada dua. Muharramat yang pada maqasid dan muharramat pada wasail. Maka tak boleh belakang. Tak boleh belakang. Tu. Muharramat tu dua. Diri benda tu haram dah kita tilik. Sebab aurat-aurat. Aurat tu tak haram kita tilik. Aurat perempuan, aurat lelaki, aurat, segala aurat yang wajib kena menutup tu kita pergi tilik tu haram. Maka tilik ke tempat tu haram. Tak ada satu benda lagi. Tilik tu tak haram. Tapi dengan sebab tilik tu bawa kepada benda haram, maka tilik pun haram juga. Ada juga lagu tu. So, kita tilik gapo? Kita tilik adik kita masalah. Adik kita ni biasanya haram tak kita? Adik perempuan kita. Adik kita tilik tak haram kerana dia tu masuk dalam mahram kita. Bila kita tengok dia, tengok kaki tangan dia, tak haram weh, tak haram. Tapi bila kita ada keinginan nafsu kita bila tengok pak ni rasa nak berlaku berzina, walaupun adik sendiri pun, maka dengan sebab tu bila kita tengok membawa kepada kita bersyahwah. Dan juga ada manusia ni wallahu alam lah, ada sifat-sifat yang jahat tu. Bila tilik tu, maka haram juga tilik. Walaupun pada asalnya zat dia, bizat dia tu tidak haram. Tapi bila tilik kepada arid tu haram, maka haram juga tilik. Jangan segala benda, segala perkara tu kena pejamkan mata. Pejamkan mata. Tu. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni naik kepada malam Mi'raj, mata Nabi tu tak ada tengok haru. Walaupun kalau kita kata martabat Rasulullah ni, kalau Nabi nak tengok pun tak ada jadi kesalahan apa, tapi Allah Ta'ala tak izin lagi. Bila belum lagi diizin, Nabi tak tengok. Nabi tak tengok. Kata mata nak, kata ngita, rata-rata tu kedak Nabi. Tu dia. Ma zaghal basar wa ma tagha, dalam ayat Quran. Pelihat Nabi tak akan cenderung kepada benda-benda yang belum diizinkan untuk dilihatnya. Itu kalau kita kira benda tu haram pada asalnya, tapi tak tilik lagi mata Nabi. Kita ni kena tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Allah Taala suruh dah. Lebih lagi tu pakai orang mengaji agama ni, dia kena pejam mata benar. Hikayat Syekh Tok Karim Baljat, Abdul Karim Al-Baljari. Ni ada orang hikayat mari masa duk mengaji dalam halqah dia dalam Masjid Haram tu, selepas pada wafatnya matinya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili,
Maka diganti. Syekh Abdul Khalid tu wasiat kepada Syekh Abdul Karim Banjar tu supaya mengajar ganti dia dalam Masjid Haram. Tok Karim Banjat, kita kenal dengan Tok Karim Banjat. Warak Datuk ni, warak sangat. Yang mengajar penawar bagi hati. Dia duk mengajar penawar bagi hati. Tu. Maka dalam Masjid Haram tu dia mengajar penawar bagi hati. Mengajar penawar. Duk mengaji tu ada perempuan lalu dalam Masjid Haram ni. Ya macam-macam orang, perempuan, lelaki. Ada belakalah duk lalu dalam masjid ni. Maka ada seorang perempuan lalu di tepi halqah pengajian kitab penawar bagi hati Syekh Karim tu. Tok Karim. Lepas pada teka dia duk mengajar tu, ada sebahagian anak murid tu jeling pergi tengok, paling tengok, tino lalu kan, jangan juga. Lalu paling tengok tu ngita tengok Tok Karim tu katuk kitab selalu dah. Syekh Karim Banjari tu tutup kitab wallahu alam. Berhenti cukup mengaji. Kata, "Hai gana Tok Guru sudah dah." Dia kata, "Puak mu duk ngaji kitab apa? Puak mu duk ngaji kitab apa? Penawar bagi hati. Puak mu duk buat gapo? Duk tengok perempuan. Tak kena mengaji Kalau mengaji buat lapik punggung lagu tu tak kena mengaji. Tutup kitab lalu. Tengok tu. Orang panggil jaga mereka kepada murid-murid. Kita orang mengaji ni kena jaga mata. Jangan duk tengok ikut tubik kedah boleh. Pergi puas weh. Pergi cari orang panggil cari ke apa? Makan mata sikit cari makan mata sikit, makan perut tu kenyal dah, makan mata tak ada lagi. Cari main mata sikit lalu tu tubik pergi cari makan mata pula. Bukan makan mata, hak tu api neraka tu, tak khabar. Wal iazubillah min dzalik. Lebih lagi orang ngaji ni kena jaga mata benar-benar, kerana nak jaga hati dia ni besarnya. Bila hati dia terjaga, segala ilmu dapat pembukaan daripada Allah Ta'ala. Maka kalau mata tak terjaga, pembukaan dari Allah pun tak tercapai. Tu. Maka hak ni adab kepada diri kita ni, adab kepada diri kita. Orang tak tahu kata kita duk mengita anak dara demo. Dia tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu mata yang khianat tu. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu mata-mata yang khianat, mata yang mengaruk dia tahu. Habis. Wa ayyakuna aminan ala ma utihi minal ilmi. Atau kepada ayyakuna tu. Dan setengah daripada adab yang banyak bagi penuntut ilmu terhadap diri dia, adab terhadap diri dia tu apa? Ayyakuna aminan, bahawa ada ia an muta'allim itu, jadilah orang itu tu amin. Aminan, apa amin? Orang yang jujur jujur hati, beramanah. Amin itu yang beramanah, yang jujur. Yang jujur dia. Tak belok, tak karu, betul hati. Amin. Betul hati, yang jujur hati dia. Orang jujur budak ni. Orang jujur, bukan orang duk kampung jujur nara ni dak. Ni nama budak mana ni? Budak jujur tu. Ada satu kampung nama Jujur. Kampung Jujur. Budak ni budak jujur ni. Bukan jujur, budak sifat hatinya jujur. Amanah. Beramanah ala takluk pada amin. Jadi yang beramanah ia dan jujur ia ala ma utihi. Ia ada dalam amin tu ia isim fa'il, okay? Amin tu isim fa'il. Sebab tu kena terjemah habis. Ni kalau kita mudah-mudah bahawa adalah ia beramanah. Jadi mudah-mudah pula. Yang beramanah ia muta'allim tu ada mustaqil dalam tu. Beramanah ala ma utihi, beramanah di atas perkara barang yang diberi. Lagu mana makna
Ata ni fi'il madi support dengan aqta. Apa makna atas beri, memberi. Maka fi'il ni muta'addi dua maf'ul ni. Fi'il ni muta'addi dua maf'ul. Ada maf'ul pertama, ada maf'ul kedua. Maf'ul pertama dikatakan akhir, orang yang terima ambil. Maf'ul yang kedua dikatakan makhud, perkara yang diambil. A'taituka dirhaman, aku beri akan dikau akan 1 dirham. A'taitu fa'il. Ka tu maf'ul pertama dikatakan akhir, orang yang terima ambil duit. Dirhaman maf'ul kedua dikatakan makhud, benda yang diterima ambil. Tu as-sakit dah aqta. Kata sini tu uti ni ya bina majhul dah. Bina majhul dah. Maka bina majhul maf'ul pertama tu nak jadi naib fa'il tu. Uti. Mustatir dalam uti tu ada tu. Mustatir dalam uti tu ada. Rojak klik kepada apa? Rojak klik kepada akhir. Tu. Lepas tu maf'ul kedua kena ke makhud. Kalau begitu mustatir dalam uti tu rojak kepada muta'allim. Hudamai tu rojak klik ke ma. Mugamma tu kena kepada benda yang diambil. Dalilnya lafaz minal ilmi tu bayar pada ma. Tengok lagi. Yang beramanah ia alama uti, di atas barang. Apa barang tu? Bayan depan tu. Minal ilmi, daripada ilmu. Ia kena beramanah di atas ilmu. Ma tu kena kepada ilmu dah tu. Ia beramanah dia di atas ilmu. Ilmu mana? Ilmu yang diberi akan dia, akan muta'allim. Diberi akan dia, akan ma, akan ilmu tu. Tu tak domel lagu tu. Martabat domel. Tengok dengan cara zahir, nak serupa dengan diberi akan dia akan barang, diberi ke akannya akan muta'allim. Tak okey. Diberi akan dia akan muta'allim, diberikannya akan barang tu. Tu jaga weh. Tu domel. Nak pelak dah tu. Tu berlaku atas kek dasarnya. Tu. Maka beramanah ia di atas perkara yang diberikan dia akan orang muta'allim tu. Diberi akannya akan barang tu. Benda yang Allah Ta'ala akan dia akan benda tu. Gapo benda tu yang beri? Ya hazaf tu kerana maklum dah orang beri tu siapa lagi? Allah yang memberikan ilmu. Tu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah Taala sebut dengan cara bina majhul juga. Tu. Ma utihu minal ilmi. Kena ada amanah. Ilmu Allah Taala ke dia, kena ada amanah, kena jujur. Benda yang Tuhan ke dia, pengetahuan yang Tuhan dia, kena jujur, kena beramanah. Apa makna aminan? Falah tu nak tafriq pada aminan dah tu. Fa tu fa'ut tafriq pada aminan sebagai nak menghurai makna dah. Nak tafsir akan makna aminan dah tu. Apa makna beramanah di atas ilmu? Apakah makna dia? Kita ni kena ada amanah, ilmu kita ni mesti beramanah pada ilmu. Apa makna dia? Itu tafriq. Fala yujibu, maka tidak menjawab ajaba yujibu ijabah, maka tidak menjawab muta'allim, tak jawab. Jawab daripada apa? Daripada as-su'an tu lah. Daripada pertanyaan tu. Nak katakan fala yujibu ay man sa'alahu. Kena kata gitu dah. Kena kata gitu. Maka tidak menjawab ia orang muta'allim tu. Tak menjawab, yakni man sa'alahu, tak jawab akan mereka yang bertanya ia man akan dia. Yang dia jawabkan orang hok tanya tu. Ada orang mari tanya satu soalan.
maka dia tu tidak menjawabkan akan orang yang bertanya tu. La yujibu bi ghairi ma ya'rifu. Masya-Allah. Tak ada lagu mana situ? Tu. Ma tu kena kejawab. Allah. Sekali lagi. Kena tulis barulah. Ya gambar. Fala yujibu, maka tidak menjawab ia muta'allim, ayil muta'allimu, ay man sa'alahu. Ia tidak jawab akan orang yang bertanyakan dia tu. Dia tidak jawab bi ghairi. Tengok dia kecek tu dah. Ni ibarat kita nak halus sikit. Bi ghairi ma ya'rifu. Tengok dia kecek. Arab ni masa dia, tapi bila kira kaedah semua ti je kena hurai lagi. Kalau kita tanya syekh pun ya lagu tu juga, dia kena pergi ikut rupa tu. Cuma cakap pe lain. Kaedah asal pula. Bila pelagang kaedah tu lain pula. Tu. Kadang kecek ni hazah. Bi ghairi ma ya'rifu. Jadi ma ni gapo? Ma ni kena kepada jawab ni. Maka tidak menjawab, ia akan orang yang tanya dia tu dengan. Ni kalau kita terjemah dengan bukan barang yang dia tahu. Ma ni kena kejawab. Ma isim mausul dengan mana alladhi. Jadi al-jawabul ladhi bi ghairil jawabil ladhi. Maka ghairi dengan makna mughairi. Ada mausuh dia. Maka mausuh bagi ghairi itu ke apa? Mausuh bagi ghairi tilik kepada mudhafu ilaih dia, yang idafah kepada apa? Mausuh dia tu. Maka yang idafah kepada al-jawab, berarti mausuh dia kena jawab juga. Bi jawabin. Ghairi al-jawabil ladzi ya'rifu. Maka tidak menjawab ia muta'allim akan orang yang bertanya dia, tidak menjawab dengan jawapan yang bukan jawapan yang mengetahui ia muta'allim. Jawapan yang mengetahui, bukan jawapan yang dia tahu. Mana aid bagi allazi? Aid yang rojak klik kepada ma. Aid dia mazhub. Ma ya'rifu ay ma ya'rifuhu. Bi ghairi bi jawabil ghairin jawabil ladzi ya'rifu. Jadi ya'rifuhu. Tidak menjawab ia akan orang yang tanya dengan satu jawapan yang bukan daripada jawapan yang mengetahui ia akan dia. Bukan jawapan yang dia tahu dah. Jangan jawab dengan jawapan yang bukan jawapan yang dia tahu. Fahamnya, mesti dia kena jawab dengan jawapan yang dia tahu. Tahu hakikat jawapan tu lah. Takdir lagi. Ya'rifu yang ni, ya'rifu hakikat tahu. Haki kau tahu. Tu makna dia. Allahu Akbar. Tu jaga tu dah. Kalau begitu dia kata, jangan dia. Maka tidaklah ia menjawabkan soalan yang dilontar kepada dia. Tidak menjawab dengan jawapan yang bukan jawapan yang ia tahukan hakikatnya. Dia tak tahu. Maka bila tak tahu, jawab kata tak tahu. Jangan jawab ikut si. Ni kadang-kadang tak cerak pun jawab. Boleh ke tak baba? Boleh. Boleh ke tak tak boleh. Boleh tak boleh. Mana hakikat dia tahu tak tahu. Maka hak tu tak beramanah dengan ilmu.
tak beramanah, khianat ilmu orang panggil. Tuhan beri ilmu qadar tu dia pergi pelebih. Allah tak lawi 5 je. Royak 5 jadilah, jangan royak sampai ke 10. Maka kalau kita Allah tak lawi ilmu kepada kita 5, kita pergi jawab 10, berarti 5 lagi tu kita khianat dengan ilmu kita. Hak tak tahu tu dikatakan khianat. Sebab tu sehingga Sayyidina Umar sendiri pun ada orang mai tanya dia kata la adri. Aku tak tahu. Sayyidina Umar ni sahabat Nabi dah. Maka setengah-setengah soalan orang mai tanya, Sayyidina Umar kata aku tak tahu. Maka orang tu tanya ni'ma maqala Umar. Sebaik-baik barang yang berkata Umar. Lagu mana? Ni'ma maqala qaulu Umar. Perkataan yang sebaik-baik perkataan Umar tu gapo? Dia kata yaqulu la adri yaqulu la a'lam fi ma la ya'lam. Dia kata aku tak tahu. Benda yang tak tahu dia kata aku tak tahu. Hak tu sebaik-baik perkataan. Sebab tu kita kena sentiasa melazimkan lidah kita dengan la adri, aku tak tahu. Aku tak tahu. Tak reti juga tu. Ni reti belaka. Mari tanya, mari aku nak jawab belaka. Nak tanya ke apa? Allahumma salli alaihi wasallam. Ada seorang tu, Tok Guru. Ada seorang tu, ni mau cerita pula. Ada seorang Tok Guru, orang pakat tanya dia belaka. Dia pergi satu kampung tu. Abang nak tanya sikit . Ya tak boleh tanya. Dia tanya apa? Ada lagi? Tu kata ada lagi soalan. Tanya nak tanya gapo nak jawab sekaligus ya. Dia kata nak jawab sekaligus belaka. Nak jawab sekaligus. Tanya belaka. Bila Tok Guru buka peluang bertanya, dia tanya juga. Orang tu tanya, bapa masalah ni lagu mana, boleh ke tak boleh? Tok Guru kata tak apa nanti dulu. Biar ada lagi soalan. Nak tanya. Orang tu tanya, orang ni tanya, berpuluh-puluh orang tanya. Akhirnya Tok Guru kata, habis dah gini soalan ni. Habis dah nak jawab sekaligus. Dengar molek dah. Jawab semua soalan yang mu tanya tu ialah aku tak erti. Tu ya. Aku tak erti. Tu Allah. Tu nak jawab sekaligus orang panggil. Jawab sekaligus. Habis lagi soalan. Habis dah dah. Nak jawab sekaligus ni. Aku tak erti. Jawab. Habis dah lah soalan. Maka sebaik-baik perkataan bagi orang tu, dia kata aku tak erti. Pada barang dia tak erti. Dia tak faham, dia kata dia tak faham. Dia tak tahu, dia kata dia tak tahu. Bila dia tak tahu, dia kata tak tahu. Itu sebaik-baik orang alim. Kalau tak tahu, kata tahu. Hak tu jadi khianat dengan ilmu. Khianat dengan ilmu pengetahuan. Maka mesti dia ada amanah terhadap diri dia. Dengan dia tu jawab soalan yang dia tahu. Jangan jawab benda yang tak tahu, kerana dia akan masuk ke kata Nabi fasuilu. Maka orang tu tanya, dia jawab dengan tak ada ilmu. Maka dallu fa adallu. Dia sesat dan menyesatkan orang lain pula. Diri dia tu sesat dah, dia menyesatkan orang pula. Banyak mana orang pakar hukum tu dengan sebab dia kata boleh. Dengan sebab dia kata boleh, orang pakar hukum dia tu. Padahal hakikatnya tak boleh. Akhirnya dia menyesat orang. Orang lain pun bakal turut sesat dia. Dia tu sesat dah, menyesatkan orang lain pula. Beribu manusia yang beramal dengan tidak ada pengetahuan. Beribu manusia yang beramal dengan Tuhan murih. Tuhan murka dengan sebab kita fatwa. Sebab tu jaga juga tu masalah dia. Tu orang Tok Guru dulu nak jawab satu masalah cuma fikir lepas fikir satu soalan. Kita learning boleh. Tak boleh. Reti ayat satu ayat ya. Reti ayat Quran ayat ya. Boleh. Tak boleh. Tu soalan tu penting. Jawapan tu kena jelas juga.
Setengah tok guru ni Allah yarhamullah Basir Warak ni kalau dia jawab, saya biasa kita tanya masalah ke dia. Saya masalah. Dia suruh kita pergi ambil kitab dia dalam mari tu. Dia kata pergi cari kitab tu ustaz. Ya ingat dia pergi ambil kitab tu. Kita pergi ambil kitab tu ke dia kata terabuka, cuba buka muka sekian. Kita pun buka turut dia. Bila kita buka siap dia kata tera tengoklah ibarat tu. Maka dia pejam mata dia baca ibarat kitab. Dia ingat dah. Kitab tu dia ibarat kitab tu kecek pe kitab dia ngapa dah. Tu kau dia ngaji dia hafal dah. Maka dia kata tengok tu. Fala ya juzu sikit. Maka bila dia baca habis mengikut apa yang ingatan dia dan semakar dengan apa yang dicerita oleh kitab tu, disebut oleh kitab tu, maka lepas pada dia baca dia kata, itulah jawapan dia. Tu jawapan dia. Allah, saya ni Allah. Jadi rasa kejut, maknanya Allah Tok Guru ni. Dia nak jawab satu masalah sehingga benda tu dia tahu dah hukum dia. Dia tak sejawab dengan mulut dia lagi. Dia nak bagi kita tengok kitab. Tengok tu, kitab kata gitu. Tu jawapan dia. Tak say we kita ni faham hukum daripada mulut dia. Bukan kata mari baba weh, dah. Jangan kata mari di baba. Mari ni kitab ada sebut. Tu ibarat jelas-jelas begitu. Boleh ke tak lihat tu kiamat. Ibarat kitab begitu. Tu bukan baba kata, ni kitab kata. Allahu Akbar. Tok Guru dulu tu cumanya Allah pada masalah, tiap-tiap masalah dia keluar daripada mulut dia tu payah nak dengar masalah. Ya cuma orang learning Allah ikut sebut. Boleh, tak boleh. Tak apa hak tu darurah. Tak apa darurah. Allah ad-darurah tubihul mahzurat. Dan darurah dah boleh buat benda haram pun. La ilaha illallah. Duk jaga kaedah tu kat kedai kopi. Darurah. Tuhan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tuhan tak paksa malaikat qadar kita kuasa ya. Bukan qadar kuasa tak kuasa, mung malah betul. Mung tu malah betul. Allahu akbar. Hak tu bid'ah tu, hak tu haram tu, hak tu syirik tu. Satu macam. Halasilah dulu. Halasi tengok hukum dulu sebelum kita nak jawab. Apa hukum makhluk bapa? Bid'ah. Haram. Tu dia. Ilmu cara mana jawab? Ilmu sekadar mana jawab? Allah Akbar. Ulama dulu duk jadi Allah tapih gini. Tu tugas para orang yang ada ilmu. Kena hurai wi molek, terai wi molek. Hak boleh, hak tak boleh. Yang duk jadi berselimut lah. Yang duk bertudung kain lagu tu. Tu yang hak boleh, hak tak boleh. Lagu tu. Jangan duk pulah nak wi boleh juga hak tak boleh. Atau wi tak boleh juga hak boleh. Yang tak ada amanah dengan ilmu nama dia. Tu. Supaya tengah Wahabi tu dia tahu dah. Dia mau nak terai jelas-jelas belagu ni. Kata Asy'ariyahnya pegang begini. Dia tahu. Tapi dia pulah nak wi di sesat situ. Tu Wahabi. Dia tahu dah kata jamaah ramai dia pegang lagu ni. Jumhur manusia atau muka bumi ni dia pegang begini. Nak pulah nak wi di dia tu. Kena. Tu. Kita kata dia tak kena. Kita mengaku kata kita ni benar. Kerana ulama kita dah berdasar atas hak tu. Maka dia nak mengaku kata dia kena. Dia kena datang dalil mari, bawa hujah mari yang sepatut. Tu. Jangan duk jadi pulah-pulah gitu. Tu. Buat supaya kera ni tak leh. Duk jadi beruk tu hengo. Beruk ni dia pulah nyo tu nyo hok hotel juga. Tu. Ya pulah-pulah nyo.
Dia tak ada ambil ikut sen ni, kera-kera ni tak reti yang ambil berlaku. Maka kera ni tak ada arti pun, tak ada faedah gapo. Naik wauta boleh. Tu. Sekadar tu dulu, fala yujibu bi ghairi ma ya'rifu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kemudian kata wa amma adabuhu ma'a ustazihi faminha, yani fakasiratun juga tu. Minha ayyataqida anna fadlahu akbaru min fadli walidayhi alaih. Masya-Allah. Masya-Allah. Li'annahu yurabbi ruhahu. Itu masya-Allah, masya-Allah. Itu dah. Sekat tu dulu. Kemudian kata wa amma adabuhu ma'a ustazihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa da'in. Nas'aluka 'uluman nafi'an rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلق ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أن أتقياء علما نغزى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا